Okay. Okay, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bertemu pada malam ni. Pada petang ni. Boleh dengar ke? Okey. Dr. Zul, Ustaz Alif boleh dengar ke? Kalau boleh dengar, alhamdulillah. Okey. Saya mulakan ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Syukur pada Allah SWT atas limpah karunia Allah SWT kita dapat bertemu secara maya pada petang ini. Alhamdulillah. Syukur atas nikmat Allah SWT juga kita hari ini dah berada dalam 9 Ramadan, hari-hari yang setiap harinya adalah cepu emas kepada kita untuk mencari pahala, mencari lebih banyak ganjaran pahala yang Allah SWT kurniakan melalui pintu-pintu pahala yang terbuka luas, berganda-ganda pahalanya. Alhamdulillah. Jadi saya ucap terima kasih kepada pihak pengurusan Seriti Itqan kerana menjemput. InsyaAllah sebelum saya mulakan, seperti mana yang tuan-tuan semua, tuan-puan semua maklum, ada tajuk yang diberikan oleh pihak penganjur. Tajuk tu saya yang berikan, tapi pengumumannya dibuat oleh pihak penganjur. Tajuk yang saya nak bincang pada hari ini adalah bagaimana kita boleh mengambil ibrah seekor lebah ataupun honeybee, lebah madu. Alhamdulillah. Walau bagaimanapun sebelum tu saya nak mulakan dulu tazkirah pada petang ni, seperti mana daripada surah Al-Mulk yang saya bacakan tadi. Ini surah yang very famous surah kan, selalu ramai orang ingat surah ni, tentang bagaimana sebenarnya Allah SWT rakamkan dalam Al-Quran surah Al-Mulk ayat 8 hingga 10. Kalau tuan-tuan dan puan-puan semua ada Al-Quran di tangan, boleh ambil tengok. Tengok dalam surah Al-Mulk ayat yang ke-8, 9 dan 10. Bagaimana ayat ke-8 ni dengan ayat ke-9 kan, bagaimana ketika mana orang-orang yang dicampakkan, diseksa dan dicampakkan ke dalam neraka disebabkan oleh crime ataupun disebabkan oleh dosa ataupun disebabkan oleh fasad ataupun segala dosa yang dibuat di muka bumi ini, dicampakkan ke dalam neraka dan ditanya pula oleh penjaga kepada neraka tersebut, kepada kumpulan manusia besar ni, kumpulan manusia besar ni, ataupun dalam Al-Quran disebut sebagai kumpulan manusia yang kafir kan. Bagaimana dia tanya, tidakkah kamu dalam ayat yang ke-8 dikatakan hampir meledak kerana marah, setiap kali ada kumpulan orang kafir yang nak dilemparkan ke dalamnya ataupun ke dalam neraka tersebut, maka penjaga-penjaga kafir, penjaga-penjaga neraka itu akan bertanya kepada mereka. Apa soalannya? Soalannya adalah penjaga itu tanya, apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepada kamu di atas muka bumi dahulu? Soalan ni memang dia tanya direct kepada kumpulan orang yang nak dicampak ke dalam neraka. Memang nak dicampak dah.
memang confirm masuk neraka ni, tapi penjaga kubur, penjaga neraka tu masih lagi tanya. Adakah tidak ada orang yang datang memberitahu kepada kamu tentang kebenaran? Kebenaran apa? Kebenaran yang seperti mana kebenaran Islam. Kebenaran untuk memeluk agama Islam. Kebenaran untuk mengucap kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kebenaran untuk mengelakkan perkara-perkara fasad, perkara-perkara dosa dan sebagainya. Maka ayat yang ke-9 dan 10 tu, itu menarik. Kita tengok ayat yang ke-10 lah. Ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma. Ayat yang ke-10 tu menarik. Dia kata dan mereka berkata, mereka ni adalah mereka orang kumpulan kafir tadi itulah yang nak dicampak ke dalam neraka tu. Kumpulan kafir itu kata, kalaulah kami dahulu mendengar. Banyak tafsir, banyak ayat Quran ataupun terjemahan-terjemahan Al-Quran dia sebut dan wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma. Dan kalaulah kami dahulu mendengar, au sebenarnya di situ tu mendengar ni adalah nasma'u kan, kami mendengar. Au na'qilu ma, au tu adalah atau, bukannya dan. Kalau kita tengok terjemahan banyak dalam surah, dalam terjemahan Al-Quran ada yang sebut dan saja. Kalaulah kami dahulu mendengar dan memahami. Ayat ni clear cut sebenarnya kepada kita bahawa orang-orang ni, dia ni Al-Quran rakamkan dia atau mendengar. Maksudnya apa? Ada kumpulan kafir ni atau kumpulan orang-orang yang melakukan fasad atas muka bumi ni, yang nak dicampak ke dalam neraka, mereka ni ada setengahnya dah dengar tapi tak memahami. Betul? Sebab apa? Dalam au ni dalam bahasa Arab bermaksud atau kan. Ramai mana orang ataupun ramai mana mereka yang nak dicampak ke dalam api neraka ni, mereka ada dengar. Ar-Rasul mungkin pernah, Ar-Rasul ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh, berapa banyak ataupun Rasulullah berdakwah berapa banyak dan berapa ramai juga di kalangan kafir Quraisy contohnya. Di kalangan orang-orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengakui bahawa Ar-Rasul adalah pesuruh Allah dan Allah sebagai pencipta alam ini. Kan? Tidak masuk Islam lah. Kan? Sebab apa? Sebab mereka ni pada masa tu dia dengar, tapi ia hanya sekadar dengar, tapi tidak memahami. Kalau orang Melayu sebut ni, dia kata saya khabar dah kan, saya sudah maklum ke dia, tapi itulah. Ia seolah-olahnya biasa kita dengar bahawa bila kita dengar sekadar dengar, tapi tak ambil pot, ataupun kita tak ambil sebagai masuk, kita ambil hanya sekadar masuk tinggal kanan keluar tinggal kiri. Dan sesungguhnya orang-orang yang begini, orang-orang yang sekadar kita katakan bahawa dia hanya menggunakan panca indera dia, sekadar panca indera tapi tidak memahami perkara tersebut. Sama juga dalam hal-hal begini, dalam hal-hal kehidupan, berapa ramai di kalangan kita yang kita menyebut bahawa kita hanya sekadar, contohnya kita membaca, kita baca banyak, kita baca banyak kitab, kita baca banyak tazkirah, kita baca banyak artikel-artikel berkenaan dengan pelbagai isu-isu kemanusiaan contohnya. Peringatan-peringatan daripada, even kita baca kitab-kitab yang berbentuk Islam ni, contohnya daripada kupasan hadis, kitab-kitab pendidikan Islam dan sebagainya. Tapi bagaimana kita tak ambil benda tu untuk dijadikan sebagai apa yang kita amal, kita sampai. Kan? Betul tak? Very powerful message yang Allah nak sampaikan daripada ayat yang ke-10 ni. Bahawa ramai mana di kalangan kita ni dia dengar, tapi dia tak faham. Dia tak faham. Sebab itulah Allah Ta'ala bagi tahu ataupun rakam dalam ayat yang ke-10 ini sudah pasti untuk diambil pedoman oleh kita sebagai orang Islam. Kita kena hati-hati. Kita kena hati-hati. Ayat yang ke-10 ini dia menggunakan perkataan au. Maksudnya kita mungkin barangkali kita ni seorang yang rajin mendengar, seorang yang rajin membaca, membaca berbagai bahan ilmiah, menonton hadis kuliah dan sebagainya, tapi kita tidak memahami. Payah. Lebih malang lagi orang yang tidak berusaha untuk mendengar sekalipun. Itu lagi bahaya. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala jadikan ayat ini sebagai pedoman kepada kita yang mesti kita ambil untuk kita belajar supaya kita ni sentiasa cuba untuk memerhati.
Lebih-lebih lagi kalau bulan Ramadan ni kan. Kita baca Quran, kita tengok terjemahan. Tapi bukan hanya sekadar baca, tengok terjemahan, that's it. No. Kita kena ambil iktibar untuk faham dan kita amal dan kita sampai. Boleh jadi apa yang sekadar kita baca, ia sekadar berlalu pergi. Begitu sahaja. Jadi tuan-tuan, hari ini yang saya fikir tajuk yang sesuai saya nak bawa pada sahabat-sahabat semua ataupun para penonton, yang bagaimana sebenarnya Allah Ta'ala juga ajar kita bukan hanya sekadar mendengar tapi juga memerhati. Dalam alam ini Allah Ta'ala ataupun Allah Ta'ala bukan hanya jadikan sesama manusia, kalau kita faham Allah SWT bukan hanya jadikan sesama manusia itu untuk disampaikan pesan-pesanan ataupun disampaikan peringatan ataupun disampaikan perkara yang nak difikirkan, tapi Allah Ta'ala jadikan alam yang luas ini untuk kita ambil iktibar. Tumbuh-tumbuhan, haiwan, serangga dan sebagainya. Orang Muslim berbeza ataupun kita ni ada istimewa berbanding sahabat kita ataupun kawan kita yang bukan Muslim kerana apa? Kerana bila kita melihat sesuatu, kita fikir dan kita ambil pedoman. Contohnya bila kita tengok laut, kita tengok alam, kita tengok udara, tengok awan, tengok pokok dan sebagainya. Kita ada benda-benda yang kita sentiasa fikir bahawa betapa besarnya kejadian Allah SWT. Kita ambil, kalau contohnya, kalau kita tanam pokok contohnya. Bila kita tanam pokok, kita just tanam pokok. Letaklah anak pokok, letak dalam tanah, lepas tu tinggal. Tak ada apa-apa. Rupanya Allah Ta'ala nak ajar kita, pokok itu bila kita tanam, kita kena jaga. Kita kena bagi air, kena bagi baja, kena make sure dia ni dapat sumber input ataupun sumber yang baik supaya dia boleh membesar tumbuh. Ini semua adalah benda-benda yang nak diajar pada manusia bahawa kita kena ambil belajar. Sama juga tuan-tuan, hari ini saya nak ajak bincang dengan bincang berkenaan dengan makhluk Allah yang Allah Ta'ala jadikan kecil je di kalangan kita ni, iaitu lebah, honeybee lah, lebah madu. Lebah ni saya rasa di Malaysia ni ataupun sekata dunia lah, kalau lebah ni saya rasa mana-mana dia wujud dalam muka bumi ni, dia wujud lebah ni. Lebah ni dan kita sinonimkan dia dengan dengan madu kan. Walau bagaimanapun, berapa ramai sangat kita hari ni kita ambil pengajaran daripada lebah. Kalau lebah tu ada di sekeliling kita contohnya kan. Kalau lebah tu datang dekat pada kita sekadar syuh-syuh je kan. Halau, pergi. Habis kurang pun kita takut, okey, lebah halau. Sekadar halau. Tapi subhanallah, dalam Al-Quran Allah SWT rakamkan satu surah yang disebut dengan surah An-Nahl, surah lebah, honey, ataupun surah lebah, surah bee kan. Jadi must be something yang kita kena fikirkan, kenapa Allah SWT jadikan very special lebah ni, jadikan dia satu surah. So benda yang kita kena ambil belajar lah kan? Dan kita selak dalam surah An-Nahl ni. Ada beberapa ayat yang Allah SWT sebut directly berkenaan dengan lebah. Kan? Ayat ni adalah ayat surah An-Nahl. Kalau tuan-tuan boleh tengok, surah An-Nahl ni surah yang ke 16 tak silap saya. Sekejap ya. Surah ke-16 An-Nahl. Ada panjang. Cuma yang saya nak ajak bincang hari ni surah yang directly yang berkenaan dengan lebah, kan? Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. 68. Ya. Wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Kan? Dan Tuhanmu, siapa Tuhan? Allah SWT kan? Diwahyukan kepada siapa? Diwahyukan kepada lebah. Pelik, pernah tak kita terfikir? Kita biasa dengar ya ayyuhallazina amanu, betul tak? Wahai orang-orang yang beriman. Ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, betul? Ya ayuhan nas, wahai umat manusia. Tapi kali ini tuan-tuan, wa auha rabbuka ilan nahlu. Allah SWT wahyukan direct kepada siapa? Lebah, bukan manusia. Kalau tuan-tuan perasan, saya ada silap juga beberapa tafsir. Memang tafsir yang menyebut bahawa directly ayat ini adalah ayat yang Allah SWT nak khabar kepada lebah. Bukan nak khabar kepada Prophet Muhammad, bukan nak khabar kepada kita, tapi kepada lebah. Arah kepada lebah tuan-tuan. Special lebah ni kan.
Must be special. Allah SWT, kalau hari ni king lah, king sebut Nasrul. Sebut Nasrul rasa bangga dah. Berbunga-bunga. Ini Allah SWT, Raja segala raja, sebut apa? Wahyu direct kepada lebah. So must be something yang very special about lebah ni. Dia wahyukan kepada lebah. Dan lebah ni kalau kita fikir-fikir lah, dia memang makhluk yang tidak penting pada kita kan. Kalau penting pun kita yang pergunakan dia, kita nak ambil madu. Betul? Itu sekadar penggunaan lebah. Yang lain, kita akan halau lebah tu. Ambil madu, orang kata ambil madu sepah dia buang kan. Apa benda dah ayat tu. Tapi nak ceritanya, kita ambil madu dan lebah tu kita halau je. Betapa tak pentingnya. Tapi Allah SWT rakamkan ayat 69 ni, Allah mewahyukan kepada lebah. Maka lebah ni something ataupun makhluk Allah yang special. Kan? Special. Sebab apa? Sebab Allah SWT wahyu daripada dia. Kan? Dan mestilah sebagai manusia, seperti makna yang saya maklum ataupun saya mukadimahkan awal tadi, kalau kita seorang yang tidak mahu jadi orang yang dicampakkan ke neraka, seperti mana dalam surah Al-Mulk ayat tadi, ayat berapa tadi? 16 tadi tu disebut, maka sudah pasti kita kena belajar dan fikir, ambil pengajaran. Apa benda lebah ni? Dan Allah SWT arah kepada lebah dalam keadaan anitakhidhi, kan? Saya cek juga ada beberapa, itakhidhi ni memang fi'al amri untuk second person, kan? Kata-kata nama kedua, fi'al amri. Fi'al amri ni adalah arah. Betul tak? Allah SWT arah pada lebah. Allah SWT arah kepada lebah. Arah directly. Arah directly. Allah SWT kata apa? Ittakhidhi. Dia kata, hendaklah engkau. Ittakhidhi, hendaklah engkau membuat sarang atau membina rumah-rumahmu atau membina sarang-sarangmu. Minal jibal. Di gunung ganang. Di gunung ganang dan di pokok-pokok kayu. Dan juga di bangunan-bangunan yang didirikan oleh manusia. Subhanallah. Subhanallah. Apa benda kita nak belajar ni? Kita kata Allah SWT arah. Arah lebah buat apa? Arah lebah supaya buat sarangnya. Kat mana? Allah khabar ni kepada lebah. Maka makhluk dia, lebah ini, dia dengar apa yang Allah SWT arah dan memang dibuat. Iaitu sarang-sarangnya di gunung ganang dan di pokok-pokok kayu. Dan dia juga di bangunan-bangunan yang didirikan manusia. Ya Allah SWT. Tuan-tuan, saya tengok kalau contohnya, saya dicengok juga. Kalau contohnya di Amerika Syarikat, sekarang Amerika Syarikat, coronavirus top di dunia. Tapi kita ambil iktibar sikit. Contohnya di California. Di California, dia ada satu urban farm, ada ladang besar. Yang kedua, menghasilkan produk tanaman, dairy products, gandum, jagung dan sebagainya, yang kedua terbesar di dunia. Kan? Ada dekat California. Tuan-tuan tahu tak, kalau kita cek bagaimana sebenarnya tanah tu boleh jadi subur, dan tanaman-tanaman tu cepat berbunga dan konsisten berbunganya, kan? Dan konsisten mengeluarkan hasil, tak lain dan tak bukan, kalau para penonton tengok dalam dokumentari, dia sebut bahawa kerana adanya lebah. Masya Allah. Sebab apa? Lebah ni nanti kita tengok kenapa lebah ni very special. Kan? Kita tengok lebah ni disebabkan oleh adanya lebah, dia membiakkan ataupun dia menyuburkan lagi ladang-ladang tersebut, dan kita sebagai manusia, kita ambil produk tu. Kan? Kita ambil produk madu. Kita dapat manfaat daripada bunga-bunga ataupun keluaran-keluaran gandum, kekacang dan sebagainya tu dengan lebih baik. Kan? Cuma tuan-tuan, kita fikir sikit. Kalaulah Allah SWT tak arah lebah-lebah ni, even hari ni tuan-tuan, kalau kita tengok di Malaysia kan, berapa ramai orang buat ladang lebah. Dibinakan tunggul-tunggul kayu, dibinakan sarang yang pelbagai jenis, ada yang moden, dibuat sarang rumah macam ni, itu dan ini, dibuat beehive yang macam. Tapi adakah bee itu dia sangat patuh kepada apa benda kita buat dia tu datang? Tak tuan-tuan. Ini dah dirakamkan dalam Al-Quran dalam surah An-Nahl, iaitu Allah SWT arahkan mereka ini. Pertama dibuat gunung, dibuat di gunung-gunung dan dibuat di pokok-pokok kayu.
Yang kedua, dibuat mana? Di bangunan-bangunan yang didirikan oleh manusia. Okay? Dan kita ambil kesempatan daripada benda ni dengan hasilkan lebih banyak lagi hasil-hasil madu. Kan? Agak-agaknya kalau Allah SWT tak arah lebah ni supaya membina sarang di tempat-tempat yang dibina oleh manusia, di sarang-sarang tu, susah kita nak faham. Betul? Susah kita nak dapat ataupun nak gunakan produk lebah. Cuma tuan-tuan, saya sangat kagum. Sangat kagum tentang bagaimana dalam surah An-Nahl ni ayat 60 ayat 68 tadi ni, rupanya ada satu hadis yang consider sahih yang sangat subhanallah, yang sangat berkait rapat dengan lebah dan patut kita ambil pengajaran juga. Hadis ni hadis berkenaan dengan lebah. The messenger of Allah ataupun sabda Nabi SAW, by the one in whose hand in the soul of Muhammad, demi sesungguhnya nyawaku terletak di tangan Allah SWT. Maksudnya apa ni? Muhammad ataupun Prophet Muhammad, dia swear, dia bersumpah bahawa nyawanya adalah terletak di bawah tangan ataupun di bawah genggaman Allah SWT. Dia bersumpah lah kan? Macam kita lah, ya Allah, aku sumpah ni. Ini Prophet Muhammad sumpah ni. Must be something yang very special yang kita kena belajar. Mesti benda yang penting, kalau takkan lah. Berapa banyak hadis yang sekadar Rasulullah SAW sabdakan, sekadar sabda begitu saja, tidak ada didahulukan dengan sumpah. Dalam hadis ni didahulukan dengan sumpah, iaitu aku bersumpah. Ni ayat dengan kaedah yang bersumpah lah ni. Prophet Muhammad kata apa? Sesungguhnya perumpamaan seorang mukmin itu, the believer ataupun orang mukmin tadi tu, is like a bee. Allahu Akbar. Orang mukmin itu adalah seperti lebah. Masya Allah. Orang mukmin seperti lebah. Tunggu kejap. Seperti lebah. Kalau macam mana nak seperti lebah ni? Macam mana seorang mukmin boleh di-compare dengan lebah? Kita buka lah tafsir ataupun terjemahan mana-mana. Memang directly dia kata orang mukmin equal to lebah. Lebah boleh ajar kita rukun iman ke? Lebah boleh ajar kita menjadi seorang yang faham tentang solat ke? Tak. Tapi ada benda yang kita kena belajar daripada lebah dan kita wajib belajar. Kalau takkan Rasulullah SAW sampaikan hadis ataupun sabdakan ini dengan keadaan yang serius. Okay? The believer is like a bee which eats that which is pure. Yang mana makan sesuatu yang pure. Pure ni bersih. Yang jelas, tulen. Kan? Dan bermanfaat kepada keseluruhannya. Dan hinggap, yang mana bila dihinggap itu, dia hinggap dalam keadaan yang bersih, tulen dan juga memberi manfaat. Sambungan dia pula, kita kata waqa'at falam taksir walam tufsid. Apabila mana lebah itu dia landing ataupun dia nak mari dekat ambil madu tu, when it lands tu maksudnya dia lands on something lah. Land on something ni refer directly, dia adalah bila mana dia hinggap nak sedut madu, dia hinggap dalam keadaan yang terbaik, yang mana dia tidak patahkan atau tidak rosakkan kelopak bunga tersebut. Masya Allah. Apa benda kita nak belajar? Masa saya sikit ke. Yang pertama kita tengok akalat thayyiban. Akalat thayyiban ni maksudnya apa? Dalam hadis ni Rasulullah sebut dia makan makanan yang thayyiban. Kita biasa dengar halalan thayyiban kan? Thayyiban ni maksudnya apa? Dia makan makanan yang baik dan elok. Tuan-tuan, kalau kita tengok dokumentari kan, National Geographic, kita tengok berkenaan dengan lebah. Ada banyak series tentang lebah. Tuan-tuan tengoklah. Sebenarnya pengajian dalam National Geographic tu tengok tentang lebah, itu adalah pengajian tentang Islam yang patut kita ambil. Lebah ni mungkin ramai juga yang dah tahu, tapi sekadar saya review sedikit. Lebah ni bila dia pergi kepada bunga, dia tak akan pergi pada bunga yang belum mature, yang belum mature. Mature ni maksudnya belum matang. Faham tak? Maksudnya bunga yang baru keluar sikit-sikit pucuk-pucuk je, tak lagi. Dia pergi kepada bunga yang memang dah matang, yang ada madu dalam. Dia juga tak pergi kepada apa? Lebah ni tak akan pergi kepada bunga yang tak elok. Bunga yang tidak memberi manfaat ataupun tak keluar madu dengan banyak sangat. Tak keluar. Menarik kan? Masya Allah. Dan dia juga, tuan-tuan, dia tak akan, bahkan lebah ni, dia tidak akan pergi kepada bunga yang sudah dihinggap oleh kawanan lebah yang lain. Masya Allah.
Contohnya, ataupun lebah yang lain. Dia daripada kawanan yang sama. Mari kepada sekumpulan kelompok bunga ni kan, kelompok bunga. Ada 5 ekor, hinggaplah bunga masing-masing. Bunga yang ni dah dihinggap oleh orang ni, oleh lebah A. Mari lebah B, tengok bunga yang dihinggap oleh lebah A ni harum, mekar kan. Dia pun nak pergi, dia bau. Oh, ada dah lebah yang dah sedut madu di situ. Maka dia tak pergi pada bunga tersebut. Masya Allah. Kan? Subhanallah. Dia hanya pergi kat mana lebah ni tuan-tuan? Kalau kita tengok dalam scientific, dia kata dia hanya pergi pada yang fresh, yang bersih, clean, dan dia adalah pure. Yang belajar. Apa kita boleh belajar? Kita boleh belajar banyak. Yang pertama, simple-simple kita ambil literally. Dalam kita mencari makanan, kita mencari rezeki, kita mencari apa saja kerja buat kita, mencari duit, kan? Kita make money, kan? Kita cari sesuatu benda. Kita mestilah cari daripada sumber yang sahih, bersih dan terbaik. Kena ingat. Kalau contohnya bila kita buat kerja, kita kena buat kerja yang baik. Kalau kita cari rezeki yang baik, yang Allah SWT redha. Yang sudah pasti bendanya adalah halal dan bersih. Kan? Betul tak? Tak ada cara lain lah. Tengok cara lebah cari dan baik buat. Dia cari yang terbaik. Ini saya kupas lagi lepas pada ni. Ada lagi pengajaran lain. Yang kalau kita tengok yang kedua pula, wada'at thayyiban. Ini pelik juga. Wada'at thayyiban ni, kalau kita terjemah directly pada bahasa Melayu, dia hinggap, tapi dia hinggap dalam keadaan yang baik, yang terbaik dan menyihatkan. Apa benda ni? Pure tu terbaik. Terbaik lah tadi macam saya sebut kan. Wholesome ni kalau kita terjemah sikit, dia macam contohnya dia menyihatkan, memberi manfaat. Apa benda ni? Okey, rupa-rupanya bila kita tengok dalam sains, rupa-rupanya lebah ni tuan-tuan, lebah ni dia bila dihinggap kepada bunga, dia ni bukan hanya ambil madu, tapi dia ambil pollen. Pollen ni apa benda? Orang Melayu ada sebut juga kan, macam contohnya pollen ni macam serbuk ataupun serbuk-serbuk yang dihasilkan oleh bunga-bunga. Dia macam habuk-habuk pollen ni. Dalam habuk-habuk ataupun dalam sel-sel habuk pollen ini tuan-tuan, sebenarnya dia ada generative cell, ada sel-sel pembiakan kepada flower, kepada bunga-bunga. Pollen ni bila lebah ambil, dia ambil madu dan dia ambil pollen. Tapi sains tunjukkan bahawa lebah ni bila dia ambil pollen, sebab apa, bunga perlukan pollen juga kan. Dia ambil pollen tuan-tuan, tapi dia ambil pollen dalam keadaan dia hasilkan lebih banyak kehidupan kepada bunga. Sebab apa? Pollen ini dihasilkan di hujung stem ataupun di hujung tangkai-tangkai bunga tersebut. Dia perlu disebarkan untuk membiak kepada female punya sel supaya dia boleh hasilkan lebih banyak bunga-bunga. Dan apa benda madu buat? Bila mana dia ambil pollen daripada bunga tadi ni, dia biakkan lagi, dia sebarkan pollen itu kepada kawanan bunga sekeliling dia, even kepada bunga tersebut sendiri. Apa hasilnya? Bunga tu jadi lagi sihat dan makin banyak. Itulah sebenarnya, seperti mana yang saya bagi tahu tadi, kenapa di California, di US tu, saya bagi contoh yang tu je lah, mudah sikit. Kenapa dia boleh hasilkan ataupun tanaman ladangnya subur? Sebab apa? Sebab madu tersebut membiakkan lagi bunga-bunga yang akan menghasil buah-buah yang menghasilkan sumber-sumber seperti gandum, jagung dan sebagainya. Kan? Banyak. Dan inilah sebenarnya lebah buat. Dia ambil madu tuan-tuan. Saya sebut ni, dia ambil madu. Dia ambil pollen juga. Tapi dia tak ambil saja. Dia hasilkan lebih lagi, dia beri lebih lagi manfaat kepada bunga. Which is kalau kita sebut dia semacam lebih daripada osmosis. Atau osmosis ni ambil, dia tumpang tapi memberi manfaat kan? Tak. Ini dia ambil daripada bunga, pollen dan madu, tapi dia memberi manfaat lebih banyak lagi pada bunga. Bunga itu menjadi lagi membiak kembang mekar. Sebab tu kalau kita tengok dekat nursery-nursery ada banyak lebah, biasalah tu. Itu tanda bahawa kawasan itu, bunga-bunga itu sedang membiak mekar dan akan lebih baik keadaannya. Apa kita boleh belajar, tuan-tuan? Sudah pasti yang kita boleh belajar ini adalah berkenaan dengan relationship. Berkenaan dengan hubungan sesama kita, sesama manusia. Lebah ajar kita bila kita berhubungan atau ada komunikasi ataupun ada interaksi sesama manusia, kita kena usaha bagi lebih banyak daripada apa yang kita harapkan daripada dia.
Lebah harapkan madu dan polen daripada bunga. Tapi dalam masa yang sama, lebah bagi lebih banyak manfaat kepada bunga tersebut. Kan? Last sekali. Wa fa'alta falam taksir walam tufsid. Apabila dia landing, dia hinggap. Dia hinggap dekat kelopak. Lebah ni tuan-tuan kalau perasan, bila lebah dia hinggap, dia pergi ambil madu, dia pergi kat tempat yang paling sensitif, paling delicate orang kata. Delicate ni maksudnya paling mudah untuk rosak dekat bunga tu. Dia tak pergi kat jauh-jauh, dia tak pergi kat tangkai bawah, dia pergi kat betul-betul kat bahagian bunga. Kalau tuan-tuan perasan, bila dia pergi bunga, kalau perasan dalam sains ada tunjuk, bolehlah refer kat National Geographic ke mana-mana, banyak dah kat dalam YouTube, kita akan tengok. Bila dia pergi ke arah bunga, lebah ini sayapnya tak akan berhenti, kita panggil sebagai hovering atau flipping, ataupun wings dia, sayapnya tak berhenti untuk berkembang. Dia akan berterusan mengepak sayapnya. Sebab apa tuan-tuan? Sebab apa? Sebab dia tahu, lebah ni tahu. Lebah ni besar. Bunga boleh jadi saiz bunga besar sampailah bunga kecil. Kalau dia pergi bunga yang tidak mampu menanggung berat dia, maka akan patah kelopak bunga tersebut. Maka apa benda lebah buat? Dia sentiasa make sure sayapnya mengepak supaya dia tidak menyebabkan kerosakan kepada bunga tersebut. Subhanallah. Apa yang kita belajar? Apa yang kita boleh belajar adalah berkenaan masih lagi dalam keadaan relationship ataupun dalam keadaan kita berkomunikasi, interaksi sama manusia, iaitu apabila kita meminta sesuatu, kita demand. Contohnya kita minta pelajar kita, macam saya pensyarah kan, saya minta pelajar saya menjadi seorang yang pelajar yang bagus dan mencapai kejayaan yang cemerlang dalam exam. Tapi saya kena hati-hati. Saya mestilah make sure apa yang saya demand itu munasabah. Apa lagi relationship kita ada? Kita ada banyak lagi. Itu saya pergi jauh. Kita ada relationship dengan kawan kita. Kita ada relationship dengan spouse kita. Isteri atau suami kita. Kita ada relationship dengan anak-anak kita. Kita ada relationship dengan mak ayah kita. Dengan jiran-jiran dan sebagainya. Dan sudah pasti bila kita ada perhubungan, kita ada demand, kita ada permintaan, kita ada expectation. Betul? Bila kita ada expectation, kita kena hati-hati. Expectation itu, permintaan kita itu, harapan kita itu mestilah berpada-pada dan tengok situasi. Sebab apa tuan-tuan? Lebah ajar kita. Lebah ajar kita ni. Kalau kita ni berharap lebih sangat dalam keadaan yang tidak munasabah harapan kita. Hati-hati Hati-hati. Akhirnya kelopak bunga itu boleh patah. Ataupun orang yang ada relationship dengan kita ini boleh patah hati dan menjauhkan diri. Betul tak? Sama dalam keadaan kita berdakwah, contohnya kalau bagi orang Islam, setiap orang Islam itu wajib berdakwah kan. Bila dia berdakwah, dia tidak boleh sebagai bagaimana yang kita nak harap orang tu berubah secara direct. Kan hidayah itu milik Allah, kita kena harap, expectation kita kena sekadarnya semoga dia berubah. Kalau kita buat lebih sangat, contohnya kita dakwah dalam keadaan yang kita kerah dan juga keadaan yang kita mengharap lebih sangat pada dia, akhirnya dia pun jadi cemuh kita ataupun jadi rasa dan akhirnya sekadar melarikan diri. Patahlah tu. Kalau dengan contohnya dengan anak-anak, kita tahu anak-anak kita ni, kita nak suruh anak-anak kita ni belajar. Anak-anak ni pandai mengaji, pandai solat dan sebagainya. Dan kita buat macam-macam jadual. Kita bagi pelbagai modul, latihan. Tapi kita tengok dalam masa yang sama, sudah pasti kita datangkan dengan harapan yang menggunung tinggi. Tapi kita lupa, anak kita tu baru 6 tahun, baru 7 tahun. Kan? Kita lupa yang anak kita ni, dia tidak boleh menyerap tekanan yang lebih-lebih. Maka apa benda yang kita buat, sebenarnya kita buat benda yang kita tidak patuh daripada apa? Tak patuh daripada kejadian alam yang mana ditunjukkan oleh lebah. Lebah berhati-hati, dia pergi tempat yang very delicate, yang paling lembut, dia pergi slowly dan tidak menyebabkan kerosakan. Kita, bila kita approach atau kita dekati orang yang berada sekeliling kita, kita kena dekati dengan baik. Tak boleh terlampau lebih harapan kita, expectation kita, demand kita. Dalam masa yang sama, kita tak memberi dengan lebih baik. Lagi, lebah juga mengajar kita tentang bekerjasama. Tuan-tuan pernah dengar tentang bee dance kan? Bee dance ni tarian lebah. Kalau ni Profesor Von Frisch 1973 dia dapat anugerah Nobel. Kenapa dia dapat anugerah Nobel? Kerana dia berjaya, research ni berjaya buktikan bahawa satu kaedah ataupun pattern yang lebah ni satu dunia sama saja. Iaitu ada dua benda. Yang pertama,
berkenaan dengan habitat dia. Yang kedua adalah cara komunikasi dia. Lebah ni mana-mana je, sama. Dia dapat anugerah Nobel. Apa benda? Komunikasi dan habitat dia. Habitat ni tuan-tuan, Allah SWT dah rakam lama dalam Al-Quran tadi, dalam surah An-Nahl, betul tak? Lebah akan semestinya pergi kat mana? Pergi dekat pokok-pokok gunung ganang binaan manusia. Dan dia lampirkan dalam research dia, dapat anugerah Nobel Prize, tapi Allah SWT dah rakam Al-Quran lama dah. Yang kedua adalah berkenaan bagaimana lebah ini berkomunikasi. Lebah ini kita tahu sebagai satu contoh untuk manusia bekerja rajin bersungguh-sungguh secara berpasukan, betul? Kita tahu dah benda tu. Tapi kita pernah dengar tak, lebah ni selain daripada askar-askarnya pergi collect bunga-bunga, dia ada juga di kalangan askar-askarnya yang pergi cari tempat-tempat ataupun dapatkan sumber bunga yang belum diterokai. Ingat tak tadi? Lebah hanya pergi kepada bunga-bunga yang pure. Kan? Dia pergi dan dia dapat, contohnya lebah ni dia dapat tempat baru, bunga-bunga yang baru yang belum diterokai lagi. Dia balik kepada sarangnya, dia bagi tahu kepada general dia, bagi kepada kawanan lebah dia, dia bagi tahu yang ada tempat yang lebih sesuai, tempat bunga baru, dan kita boleh pergi ke sana untuk dapatkan bekal madu dan pollen. Lebah ini benda ni dipanggil sebagai bee dance. Dan Profesor Von Frisch ni, dia dapat Nobel Prize sebab memperkenalkan tentang tarian lebah tadi. Allah SWT dah kabar lama dah. Lebah ni, dalam hadis pun sebut bahawa lebah ini, ingat tak tadi disebut? Dia kata, bila dia hinggap dalam keadaan terbaik dan menyihatkan kan? Menyihatkan itu tuan-tuan, bukan hanya sekadar bermaksud menyihatkan tubuh badan dia, tapi dia menyihatkan komuniti dia. Lebah tadi seekor balik bagi tahu kepada komuniti dia, satu sarang yang besar, satu hive yang besar, bagi dapat sumber madu yang baru. Kita belajar apa? Belajar bahawa lebah ini sentiasa tunjukkan contoh yang baik untuk bekerja sama, majukan diri dan komuniti. Lebah tak ajar kita untuk korup, betul. Lebah tak ajar kita untuk pentingkan diri sendiri. Berapa banyak masyarakat kita ataupun orang dalam masyarakat kita ini yang ada masalah benda ni. Contohnya perniagaan dia maju. Kan? Perniagaan dia maju, dia buka kedai yang baru. Kan? Lepas tu kawan dia tengok kedai dia baru, bagus sebagainya, kawan dia pun rasa, baguslah kita nak tumpah berniaga benda yang sama je. Tanyalah kepada kawan ni, macam mana awak dapat supply kat mana? Macam mana awak buat? Tak tahulah, ini saya baca kat sini, awak bolehlah rujuk sini. Kita tak nak sokong atau bantu sesama kita. Kan? Betul tak? Berapa ramai hari ni, kalau contohnya sekarang ni dia somebody dalam sebuah syarikat. Ini saya sebut terang je lah ni dalam syarikat. Dia dah CEO. Lepas tu dia tengok seorang, ada 2-3 orang dalam company dia yang baru saja 2-3 tahun dalam syarikat, dia tengok ada potensi yang bagus. Akhirnya dia tidak sokong yang berpotensi bagus ni. Yang seorang dah CEO tadi ni yang bagus ni, yang dah bergaji tinggi, dia tak sokong yang baru join syarikat ni. Sebab apa? Sebab dia kata dia risau nanti yang 2-3 orang yang baru join syarikat ni, lama-lama dia akan potong dia pula. Masya Allah. Ini benda yang tidak sepatutnya ada dalam kehidupan kita, kan? Yang ke seterusnya saya perasan ada benda yang banyak lebah ni ajar. Lebah ini bila dia ajar kita, sudah pasti bila kita ada relationship, dia ajar kita ataupun kita ada keperluan hidup. Betul? Lebah ajar kita bila kita ada keperluan hidup ataupun contohnya kita nak makan. Lebah bila dia makan, dia bukan sekadar makan. Betul tak? Tadi kerana ayat tersebut, pollen tu, dia makan tapi dia bagi peluang hidup dengan lebih banyak kepada pokok ataupun kepada bunga-bunga tersebut. Dan sudah pasti kita tahu bunga ni adalah faktor perkembangan sesebuah tanaman. Dia hasilkan buah, dia hasilkan lebih banyak rangkai dahan-dahan dan sebagainya, daunan dan sebagainya. Tapi tuan-tuan, kita tak begitu, kita tak ikut lebah. Hari ni kita tengok industri, kilang, sumber ekonomi kita. Bila kita bekerja, kita ada sumber industri, kalau kita perasan kita sebenarnya tidak memakmurkan alam. Kan? Sebaliknya kita mematikan alam. Betul tak? Industri kita, industri berat, industri yang mengambil segala nikmat Allah SWT ataupun kelebihan atas muka bumi ini, kita ambil dia, dalam masa yang sama kita tidak
memberi kehidupan yang lebih baik selepas pada tu pun. Betul tak? Which is terbalik dengan B. Contohnya hari ni, berapa banyak pollution disebabkan oleh kilang-kilang. Berapa banyak social waste, physical waste. Sekarang ni kita tengok kan, bila kita kena PKP ataupun MCO ni, alam udara, indeks udara makin baik. Indeks kebersihan sungai makin baik. Sebab apa? Sebab kita stay kat rumah kan. Kalau kita bekerja, kenapa bila kita pergi kilang, kita bekerja, kilang operate full operate, hasil yang teruk, waste pergi kepada sungai, pergi kepada alam tinggi. Udara tercemar. Sebab apa? Itu sebenarnya kita kena belajar. Kalau kita betul-betul ikut panduan lebah tadi ni, sepatutnya bila kita buat sesuatu, kita bagi kehidupan yang lebih baik. Kan? Generation ni akan datang, sebenarnya apa sahaja yang kita buat pada hari ni, tuan-tuan. Kan? Last sekali, sudah pasti saya rasa dalam ayat yang 60, tadi saya baca 68, ayat 69 tu, Allah SWT sebut kan, kita disebut bahawa manusia ni memang betul dapat manfaat sebenar-benarnya daripada lebah. Daripada perut lebah keluar madu. Madu ni syifaun, kan, ubat kepada manusia. Lama daripada dulu sampai ke sekarang, memang benar lebah ini menghasilkan madu. Madu itu cukup manfaat pada kita. Kita ambil pengajaran daripada lebah, kita ambil iktibar daripada lebah ini. Ingat daripada hadis Nabi tadi, orang mukmin adalah bersamaan dengan lebah, kan? Sudah pasti benda daripada lebah kita kena belajar ambil betul-betul supaya kita dapat jadi mukmin yang lebih baik, kan? Saya rasa setakat tu dahululah. Kita ambil, sekali lagi saya sebut, kita ambil peluang Ramadan ini untuk tadabbur Al-Quran dan hadis Nabi dengan baik-baik. Kita baca, kita cuba faham dan amal. Dan sudah pasti bila kita amal, banyak benda yang kita boleh dapat panduan dalam kehidupan. Moga-moga hari hujung ni kita ambil semangat lebah juga untuk kita patuh arahan pemerintah untuk kalahkan penularan virus COVID-19 ini. Kita ambil iktibar supaya kita duduk rumah. Last kali, mewakili Jawatankuasa Seriti Al-Iqam, saya memohonlah kepada para penonton dan juga para yang mendengar, sedikit sebanyak mengambil fadilat Ramadan ini, sumbanglah sekadarnya kepada pembangunan fasa 2 sekolah Seriti Al-Iqam. Kita memerlukan dana lagi untuk pembangunan fasa yang kedua, dan kaedah untuk pembayaran itu ada banyak, dan paling mudah tuan-tuan boleh tengok daripada caption live saya ni, ada sebut bahawa kita boleh bayar dengan kaedah OnPay, mudah saja. Sumbanglah, tak boleh RM10, RM50 kan, gitu. Ataupun sekadar tuan-tuan mampulah. Saya rasa moga-moga apa yang saya bincang hari ini kita dapat manfaat dan kita boleh amal dan sampaikan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.